Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Siapa Perdana Menteri ke-9? Belajarlah daripada 100 hari atap ditebuk. Amanah perlekeh teropong PAS. U-turn sini, U-turn sana. Nak pergi ke mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Minggu ini bertiup spekulasi bahawa gabungan Pakatan Harapan, Pasukan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Warisan telah mencapai kata sepakat siapa calon bakal Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Pakatan Harapan mempunyai 107 ahli parlimen di pihaknya. Beliau kemudian menjelaskan bahawa itu adalah anggaran konservatif, tidak termasuk bilangan yang tidak hadir pada pertemuan antara Pakatan Harapan dan Pasukan Tun Dr. Mahathir. Dalam satu wawancara yang disiarkan Kini TV, Anwar berkata tanpa semak imbang, Pakatan Harapan dan gabungannya tidak dapat menunggu sehingga pilihan raya umum ke-15 untuk merebut kembali Putrajaya. Tentu saja timbul rasa kekecewaan jika anda membiarkan kerajaan meneruskan pemerintahan tanpa diperhatikan. Tidak ada perbahasan parlimen, media arus perdana nampaknya lebih tunduk sekarang dan terdapat gangguan terhadap masyarakat awam, wartawan dan sebagainya, tegasnya. Sementara itu, bukan rahsia bahawa kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional sangat rapuh dengan kedua pihak bersatu di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin dan UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, seolah-olah saling mencabar siapa yang lebih berpengaruh. Malah perkara ini pernah ditimbulkan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad yang berkata jika undi tidak percaya dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin apabila Parlimen bersidang, beliau tidak tahu sama ada sokongan majoriti boleh didapati. Pakatan Harapan tahu tanpa UMNO kerajaan itu akan tumbang. Modal besar Pakatan Harapan terhadap UMNO ialah UMNO Parti Korup. Penyertaannya dalam Kerajaan Perikatan Nasional menjadikan kerajaan itu sebuah kerajaan korup, tulisnya di blog pada 2 Mac lalu. Namun, kini apa yang nampak, Perikatan Nasional Parti Korup itu benar-benar terselah apabila Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah. Musa menghadapi 30 tuduhan sebagai ejen kerajaan Sabah iaitu Ketua Menteri Sabah merangkap pengurus lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah secara rasuah memperolehi untuk diri sendiri suapan daripada 8 pemilik konsesi balak berjumlah 50.1 juta US dollar, kira-kira 213.8 juta ringgit. Beliau juga menghadapi 16 pertuduhan dalam pengubahan wang haram. Itulah antara bayangan buruknya sebuah kerajaan tanpa semak dan imbang. Namun, masih terdengar di sana sini bahawa Tun Dr. Mahathir mahu menjadi Perdana Menteri ke-9, sementara Anwar tidak mahu mengalah. Malah Anwar pula yang dituduh pelahap, gila kuasa dan sebagainya. Tuduhan ini menjadikan penyokong Anwar berang. Mereka menyoal tidak cukupkah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun pada kali pertama dan 22 bulan pada kali kedua. Sedangkan Anwar hanya sekali saja dicalonkan namanya dalam satu perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Justru kedengaran seruan di sana sini supaya kedua pihak meredakan pertelingkahan di media sosial dan membiarkan Majlis Presiden Pakatan Harapan melerai kekusutan dalam mencari calon Perdana Menteri ke-9 ini. Bagi penyokong Anwar, mereka bersedia memberi ruang kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk membuat keputusan. Tetapi jika keputusan itu tidak seperti yang mereka harapkan, tiada jaminan bahawa penyokong akan berdiam diri. Seperti kata Tun Hamid, mereka juga akan mengambil sikap mampus pilah kerana terlalu bosan dengan ahli politik yang hanya menjaga perut masing-masing.
Maka untuk mengalahkan kerajaan tebuk atap ini, salah seorang daripada tokoh politik tersebut hendaklah mengalah. Sebelum kita menuding jari siapa yang patut mengalah, kita harus ingat rakyat mahu reformasi total, bukan pemerintahan zaman pandang ke timur atau by British last. Kerana agenda reformasi total itu sudah dipersetujui di dalam manifesto semasa Pilihan Raya Umum ke-14. Pada 9 Jun lalu, genap 100 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Tebuk Atap. Rejim UMNO yang dijatuhkan oleh rakyat dengan susah payah telah ketawa kerana kembali menduduki Putrajaya. Paradoksnya, mereka kembali kerana dijemput oleh pengkhianat mandat rakyat menerusi langkah Sheraton. Selepas berkuasa, mereka terus mahu memperalatkan Kerajaan Perikatan Nasional Ciptaan Bersatu untuk mengembalikan kuasa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dan semua konco-konconya. Kerajaan sudah memulakan era baharu ini menerusi pembelaan UMNO dan pembebasan Tan Sri Musa Aman serta Riza Aziz. Siapa lagi selepas ini Kerajaan Perikatan Nasional yang tahu? Muhyiddin hanya sekadar membidani kelahiran semula rejim lama UMNO ini, ujar pengarah pendidikan politik DAP Liu Chintong dalam tulisannya di Roket Kini. Menurut pengerusi DAP Johor itu, Muhyiddin mahu memecah belahkan Pakatan Harapan dan kesemua sekutunya. Ugutan, tekanan dan taktik kotor sedang digunakan terhadap ahli-ahli parlimen pembangkang dengan harapan ada antaranya yang bakal menyerah. Jika Muhyiddin dapat meningkatkan majoritinya kepada 125 kursi dalam tempoh 2 minggu lagi, beliau boleh jalan berkepak masuk ke parlimen pada 13 Julai mengetahui kursinya dijamin selamat. Dan jika demikian, beliau boleh duduk selesa di kursi kuasa buat suatu tempoh sebelum memulakan langkah-langkah authoritarian demi menghancurkan sebarang ancaman baharu ke atas pentadbirannya, dakwa Chintong. Apa yang disebut oleh Chintong sebagai amaran kepada pemimpin Pakatan Harapan supaya bekerjasama dalam penentangan terhadap kembalinya rejim lama. Sama ada pilihan raya umum ke-15 akan berlaku dalam masa terdekat atau tidak, Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mempunyai kesedaran penuh bahawa mereka mesti bergabung tenaga dan bukan sahaja sebagai sebuah perkahwinan paksa tetapi sebagai sebuah gabungan yang kukuh dan progresif berjuang ke dalam pentempuran ke atas rejim lama UMNO. Rejim lama itu bukan akan senang-senang pergi dan menghilang diri. Bertahun juga nanti untuk memastikan kleptokrat seperti Najib bertanggungjawab ke atas jenayah mereka. Begitu juga halnya dalam membangunkan sebuah kerajaan yang bebas rasuah serta membentuk sebuah demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat biasa, tegas Chintong. Hakikatnya tidak ada parti di negara ini boleh berdiri sendiri. Dalam hal sedemikian, kata Chintong, untuk mewujudkan kerajaan gabungan yang kekal kukuh adalah penting untuk Tun Dr. Mahathir dan Anwar merangka sebuah format di mana semua pihak boleh merasa selesa meskipun pemimpin mereka tidak menjadi Perdana Menteri. Jom Channel melihat jika Tun Dr. Mahathir dan Anwar serta sekutu-sekutu mereka kembali merajui kerajaan, mereka perlu sedar bahawa kita harus membina sebuah kerajaan dengan jemaah menteri yang kuat. Kepimpinan Perdana Menteri harus berkongsi tanggungjawab serta berkonsultasi dan kurang dominan. Banyak reformasi yang boleh dilaksanakan melalui konsultasi dan pakar-pakar yang sedia ada dalam format yang kita sebut inklusif. Pokoknya, kita tidak lagi meneruskan amalan tinggalan UMNO Barisan Nasional yang membawa sekali beg-beg buruk mereka yang mengandungi kroni-kroni tamak yang hanya mahu kenyang sendiri. Itulah sebenarnya yang dikehendaki rakyat ketika menghumban UMNO Barisan Nasional semasa pilihan raya umum ke-12 lalu. Seharusnya 100 hari yang berlalu ini memberi pengajaran kepada Pakatan Harapan bagaimana hendak mendepani hari-hari yang mendatang. Harga diri jatuh bukan kerana menurunkan ego, tetapi membiarkan ego menguasai diri. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam satu rencana yang bertajuk Politik Berpandukan Hidayah Allah di Facebook beliau bertarikh 10 Jun 2020 berkata bahawa perubahan pendekatan PAS bukan kerana perubahan kepimpinan tetapi perubahan situasi, realiti dan mampu membaca sepak terajang daripada politik sendiri dan pihak lain. PAS mempunyai kacamata dan kaca teropong yang putih bersih sehingga dapat melihat semua warna yang sebenar tanpa tersilap.
PAS tidak boleh dikelirukan dengan kacamata yang berwarna sehingga tidak kenal warna yang di luar atau warna yang diubah untuk mengelirukannya, ujarnya. Seterusnya, Hadi mengatakan bahawa PAS berakidah Islam mengikuti gerakan politik yang dinamik, bukan parti yang jumud dan sempit fikirannya. Hala tuju PAS tidak hanyut disebabkan oleh arus dan gelombang dalam mengharungi perjuangannya. PAS tetap matang dalam berpolitik dan mampu membaca perkembangan manusia yang boleh berubah kerana berada di alam yang boleh berlakunya perubahan. Prinsip istiqamah bersama Islam menjadikan PAS tidak menipu dan tidak boleh ditipu kerana menipu itu haram dan ditipu itu bodoh, tegasnya. Kenyataan Presiden PAS itu sangat kelakar. Pernah satu ketika, seorang bomoh Ibrahim Maczin yang kononnya dijemput oleh seorang pegawai tertinggi negara bagi mencari pesawat MH370 pada tahun 2014. Kami menggunakan bubu mata pancing dan teropong yang diperbuat daripada buluh untuk meminta berdoa supaya melepaskan mangsa-mangsa yang terlibat agar dapat dijumpai secepat mungkin. Katanya kepada pemberita yang turut dilaporkan oleh bernama bertarikh 11 Mac 2014. Pada tahun 2017, Ibrahim Maczin mengaku berbohong di Pejabat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi yang disaksikan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Pengarah Jawi Abdul Aziz Jusoh dan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Jawi Wan Jaafar Wan Ahmad. Ibrahim mendakwa segala tindakannya itu termasuk aksi melihat menggunakan teropong buluh itu diarah oleh individu tertentu yang tidak dapat didedahkannya. Bomoh tersebut mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah Seksyen 7-A Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559 kerana menghina Islam atau menyebabkan Islam dipandang hina. Apa bezanya bomoh ini dengan Presiden PAS yang mengaku memiliki teropong putih yang bersih sehingga dapat melihat semua warna yang sebenar tanpa tersilap? Penyelaras Parlimen Parit Amanah Datuk Tarmizi Muhammad Jam secara sinis berkata, bagi saya ini politik makam tinggi PAS, tiada kudrat nak menyelaminya, macam. Maknanya seperti bomoh Ibrahim, Hadi seolah-olah mengaku memiliki superpower yang boleh melihat apa orang lain tidak boleh. Teropong MCA nampak RUU 355 tergantung. Teropong UMNO nampak penyamun dibebaskan. Rupanya teropong ANA tak ada power. Sindir Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. Dalam kenyataannya di Petik Malaysia Kini, Faiz berkata PAS kini menjadikan agama sebagai tunggangan. Beliau berkata kenyataan Hadi Awang itu bahawa PAS mempunyai kacamata dan teropong yang putih bersih hanya untuk menghalalkan matlamat politik. Kacamata dan teropong PAS sebenarnya bukan sahaja rosak tetapi dibutakan dengan agenda politik demi kekuasaan. Daripada dulu lagi, beliau akan gunakan pelbagai dalil untuk menghalalkan matlamat. Semasa mengkafirkan UMNO, ada dalilnya. Ketika berkawan dengan DAP, ada dalil juga. Kemudian, sekarang terus tunggang agama untuk menghalalkan matlamat politik dan kekuasaan melalui kerjasama dengan UMNO, MCA dan MIC, tegasnya. Mengulas mengenai PAS tidak menipu dan tidak boleh ditipu kerana menipu itu haram dan ditipu itu bodoh, Pengerusi Amanah Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah berkata, 3 bulan kebelakangan ini terlalu banyak isu yang membuatkan rakyat rasa mereka sentiasa diperbodohkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di mana PAS adalah sebahagian darinya sekarang. Amat menghairankan mengapa Menteri Agama membisu 1000 bahasa, membiarkan pembodohan rakyat dan penghinaan terhadap agama ini. Jom Channel sekadar mengingatkan. Inilah yang berlaku kepada sebuah gerombolan yang membentuk kerajaan tanpa manifesto dan tanpa mandat rakyat. Kerajaan tidak membatalkan harga silin petrol dan diesel seperti yang dilaporkan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SCP Alexander Nantalinggi enggan memberi komen kerana tidak mahu kenyataannya diputar belit. No. This is the point. Don't be misled. Don't misunderstand it. We have not removed the so-called silly price or set any silly price. Yeah, it's the same. But tomorrow, I want you to watch out for the statement by the government. Yeah. Tak. Jangan terpesong, jangan salah faham. Kami tak keluarkan harga siling itu daripada warta kerajaan. Masih sama, esok tunggu kenyataan dari kerajaan. Kami mahu ia jelas daripada kita buat kenyataan sekerat-sekerat.
ujarnya dipetik Malaysia Kini. Esok yang disebut oleh Menteri KPDN SCP telah berlalu tetapi masih tidak kedengaran apa dasar kerajaan tebuk atap ini terhadap harga minyak. Mari kita imbas kembali secara ringkas apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan berhubung dengan harga minyak. Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan telah memperkenalkan langkah penstabilan harga minyak bagi mengawal harga jualan bahan api petrol dan diesel. Subsidi bagi harga minyak petrol RON 95 dan diesel diperkenalkan bagi memansuhkan mekanisme pengapungan harga berdasarkan harga pasaran dunia. Ketika itu, Kerajaan Pakatan Harapan melihat harga petroleum pasaran dunia menunjukkan trend yang kian menurun. Maka Menteri Kewangan Malaysia ketika itu, Lim Guan Eng, pada 24 Disember 2018 mengumumkan bahawa harga minyak akan diapungkan semula mengikut harga pasaran dunia secara mingguan bermula 1 Januari 2019. Mekanisme penetapan minyak apungan digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional menetapkan harga minyak runcit berdasarkan harga minyak mentah di peringkat global. Di bawah mekanisme itu, sekiranya harga minyak mentah global meningkat, harga minyak runcit di PAM akan turut meningkat. Sebaliknya, jika harga minyak mentah global menurun, harga minyak runcit di PAM turut sama menurun. Mekanisme itu kemudian diganti dengan mekanisme harga tetap RM2.20 seliter bagi RON 95 dan RM2.18 seliter bagi diesel bermula 7 Jun 2018. Di bawah mekanisme ini, kerajaan memberi subsidi untuk mengekalkan harga itu kepada pengguna. Ini bermaksud semakin meningkat minyak mentah global, semakin tinggi subsidi yang perlu dikeluarkan oleh kerajaan. Kerajaan telah menanggung subsidi sebanyak RM7.14 bilion sehingga November 2018 di mana tanggungan subsidi bagi bulan Mei sehingga November 2018 adalah sebanyak RM5.82 bilion, kata Guan Eng. Bagaimanapun, sekiranya harga minyak mentah global meningkat semula, pada masa hadapan kerajaan akan kembali kepada mekanisme harga tetap RM2.20 seliter bagi RON 95 dan RM2.18 seliter bagi diesel. Pengekalan harga ini adalah sehingga pelaksanaan pemberian subsidi petrol RON 95 secara bersasar dilaksanakan pada tahun 2019. Kaedah ini digunakan bagi memastikan ianya selaras dengan manifesto PH dalam PRU14 iaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat khususnya golongan B40. Namun kini apa sudah jadi? Kerajaan Perikatan Nasional membatalkan perintah harga siling terhadap minyak petrol dan diesel melalui Warta Kerajaan bertarikh 3 Jun lalu. Berdasarkan warta kerajaan itu, Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan penentuan harga runcit maksimum bagi petrol dan diesel nombor 8 pembatalan 2020 mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 dibuat Pengawal Harga Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad pada 10 April lalu. Warta tersebut membatalkan Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan penentuan harga runcit maksimum bagi petrol dan diesel nombor 8 2020 PU A64 2020. Pembatalan Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan tersebut akan mengakibatkan kehidupan rakyat semakin sukar kerana harga barangan akan naik mendadak akibat kenaikan kos pengangkutan. Lalu, Menteri KPDN SCP berkata tak. Sementara itu, rakyat masih tertunggu-tunggu bagaimana mekanisme baharu kerajaan tebuk atap ini dalam usaha mengawal harga minyak. Takkan asyik U-turn sahaja? Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.